Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ayah Azmi. Saya Cikgu Ayah Azmi, Cikgu Sains anda. Video kali ini, Cikgu akan terangkan satu lagi tajuk berkaitan dengan topik sains, iaitu tumbuhan menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Right. Sebelum tu, objektif pembelajaran kita kali ini, Cikgu harap selepas selesai saja tonton video ini, kamu dapat menjelaskan dengan contoh ciri khas tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Kita akan tengok berapa yang ciri khas yang ada. Bagi siapa-siapa yang terlepas dengan video cikgu sebelum ini, boleh klik link di atas untuk terus akses kepada video-video tersebut. Selepas selesai saja kamu tonton video pembelajaran ini, kamu boleh terus jawab soalan uji minda yang cikgu sediakan pada link di description video di bawah. Tapi soalan itu ada passwordnya yang mana kamu perlu tonton video ini sampai habis. InsyaAllah kamu jumpa password tersebut. Jadi jangan mewasa, jom dengar penerangan cikgu berkenaan dengan tajuk tumbuhan menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Okey, kita tengok penerangan dia. Okey. Tumbuh-tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas untuk menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Tajuk yang lepas kita dah belajar ciri khas melindungi daripada musuh kan. Kali ini ciri khas menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim juga. Okey, bagi memastikan kemandirian spesiesnya, jika haiwan ada kemandirian spesies melindungi diri daripada iklim dan cuaca melampau, tumbuhan juga ada ciri khas menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Okey, tengok gambar ni. Okey, ni pokok apa ni? Okey, pokok kaktus. Panasnya cuaca di sini. Nampak ni bunga ni kata panas. Tapi pokok kaktus ni kata apa? Saya suka cuaca seperti ni. Okey, setiap tumbuhan dia ada cara-cara khas dia sendiri kan. Sekejap lagi kita tengok. Okey. Yang bawah ni pula tengok. Kuatnya angin bertiup. Pokok ni macam tak tahan dah kan. Macam nak tumbang. Ada ranting-ranting yang dah terbang, patah. Tapi pokok kelapa ni tengok, saya tidak bimbang. Kenapa dia tak bimbang? Sekejap lagi kita bincang. Okey, bagaimanakah tumbuh-tumbuhan menggunakan ciri khasnya untuk menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Yang ini kita nak bincang untuk topik kali ini. Okey, bagi siapa-siapa yang belum subscribe channel cikgu ni, sila subscribe sekarang untuk terus dapatkan video-video terbaru daripada cikgu setiap minggu. Mari kita fahami ciri-ciri khas tumbuh-tumbuhan yang berikut untuk menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Okey, tengok ciri yang pertama. Okey, musim angin kencang. Kalau musim angin kencang, kita tengok apa yang berlaku. Saya pokok kelapa. Saya mempunyai batang mudah lentur dan daun yang berpecah-pecah. Batang mudah lentur, daun berpecah-pecah yang dapat mengurangkan rintangan angin kencang. Sebab itulah bila ada angin kencang, terutama di tepi-tepi laut, okey, pokok kelapa ni boleh hidup dengan lama. Sebab apa? Tanpa dia tumbang, kerana batangnya mudah lentur dan daunnya pecah-pecah. Apabila angin lalu di sini, angin boleh lepas daun dia dengan mudah. Sebab ada angin kuat, batangnya boleh melentur tanpa tumbang. Okey. Okey, tengok pokok ru juga. Okey, pokok ru pula. Saya pokok ru. Saya mempunyai batang dan ranting mudah lentur. Bukan saja batang dia mudah lentur, ranting dia pun mudah lentur, serta daun berbentuk jarum yang dapat mengurangkan rintangan angin kencang. Tengok ni, bila daun ni bentuk jarum halus-halus macam ni, bila angin datang, angin kencang, okey, angin kencang tu dapat lepas celah-celah daun ni. Sebab itulah daun pokok ru ni dia dapat mengurangkan rintangan angin kencang. Jadi bila musim angin kencang, kedua-dua pokok ni dapat selamat. Alright. Seterusnya kita tengok pada musim iklim panas dan musim kering. Macam mana tumbuh-tumbuhan memastikan kemandirian spesies mereka pada musim ini. Okey, tengok contoh ni. Saya pokok kaktus. Inilah pokok kaktus ni. Okey, yang ada duri tajam ni. Saya dapat hidup dengan iklim panas dan musim
kering. Sebab apa? Daun saya terubah suai menjadi duri. Apa kelebihan dia daun yang berduri ni? Okey. Untuk mengelakkan kehilangan air. Rupa-rupanya apabila daun membentuk duri ni, air sukar untuk hilang. Batang saya dapat menyimpan air dan akar saya yang panjang pula dapat bergerak jauh ke dalam tanah untuk menyerap air. Rupa-rupanya batang ni penuh dengan air ni. Lembab penuh dengan air dan akar dia dapat pergi jauh panjang untuk cari air. Jadi itu kelebihan-kelebihan pokok kaktus ni. Ciri khas dia daun bentuk duri, akar panjang, batang boleh menyimpan air, terutamanya di kawasan iklim panas dan musim kering. Jadi dia sebab itulah pokok kaktus banyak berada di padang pasir. Alright. Bagi siapa-siapa yang belum subscribe channel cikgu ni, sila subscribe sekarang untuk terus dapatkan video-video terbaru daripada cikgu. Okey, kita tengok contoh lain pula pada cuaca panas. Pokok tomato ni. Okey, saya pokok tomato. Batang dan daun saya yang berbulu halus dapat mencegah daripada kehilangan air ketika cuaca panas. Ada bulu-bulu halus pada batang, okey, dan daun. Konsep sama macam kaktus tadi kan. Bila ada bulu-bulu halus ni, air yang hilang tu sedikit sahaja. Okey, jadi dia dapat bertahan lama pada musim panas. Okey. Seterusnya kita tengok pokok kunyit. Macam mana pokok kunyit pula? Saya pokok kunyit. Saya menggulungkan daun ketika cuaca panas untuk mengelakkan kehilangan air. Rupa-rupanya pokok kunyit ni kalau kamu lihat dia menggulungkan daun dia. Menggulungkan daun dia sebab apa? Sebab bila digulung tu daun tu bergulung, permukaan dia tidak terdedah kepada udara, jadi kurang air dibebaskan. Jadi dia dapat bertahan lebih lama pada cuaca panas. Okey, menggulungkan daun. Okey, contoh seterusnya, pokok keladi. Saya mempunyai daun berlilin untuk mengelakkan kehilangan air yang terlalu banyak ketika cuaca panas. Rupa-rupanya daun ini ada macam permukaan berlilin. Berlilin maksudnya jadi lilin ni dia kalis air lah. Jadi air tak boleh nak tersejak ataupun terkeluar daripada daun ini. Jadi dia lebih tahan lebih lama pada cuaca panas. Daun berlilin untuk mengelakkan kehilangan air terlalu banyak ketika cuaca panas. Boleh Okey, kita tengok pula pokok getah apa yang dia buat pada cuaca panas. Okey, saya pokok getah, saya hanya perlu meluruhkan daun untuk mengelakkan diri daripada kehilangan air ketika cuaca panas dan musim kering. Rupa-rupanya untuk mengelakkan kehilangan air, pokok getah ni konsep dia, cara dia luruhkan banyak daun. Okey, kita tahu air keluar daripada tumbuhan melalui daun kan. Jadi bila daun tu banyak luruh, kurang daun pada pokok, jadi air yang terkeluar kurang. Itu cara pokok getah meluruhkan daunnya. Okey, kita tengok pula tumbuh-tumbuhan pada iklim sejuk pula. Okey, apa dia? Pokok maple. Okey, saya pokok maple. Saya mempunyai kulit yang tebal pada bahagian batang untuk lindung diri dalam iklim sejuk. Dia ada kulit yang tebal macam selimut lah. Jadi dia dapat lindung diri dia daripada cuaca sejuk ni. Okey, pokok maple, kulit yang tebal. Okey, seterusnya pokok pine. Banyak dekat negeri-negeri Eropah sana kan, kalau macam musim-musim perayaan Christmas kan, banyak kan orang guna pokok ni kan. Daun berbentuk jarum, kulit yang tebal macam pokok maple juga kan. Pokok pine mempunyai ciri khas yang hidup dalam musim angin kencang, cuaca panas dan cuaca sejuk. Semua dia ada. Berdasarkan ciri-ciri khas yang dinyatakan, bagaimanakah pokok pine menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim? Angin kencang, pokok berbentuk jarum. Okey, cuaca sejuk, kulit yang tebal. Cuaca panas,
daun bentuk jarum. Jadi air kurang terkeluar daripada pokok ni. Tu semua dia ada. Okey, ciri khas tu. Keteluan bagi soalan uji minda kali ini adalah 543 543. Cikgu ulang, 543 543. Selamat jawab soalan. Jadi kesimpulannya, batang mudah lentur, daun pecah-pecah, daun berbentuk jarum, daun yang terubah suai menjadi duri, batang yang menyimpan air, akar yang panjang, berbulu halus, menggulungkan daun, daun berlilin, meluruhkan daun, kulit yang tebal ialah ciri-ciri khas tumbuhan untuk sesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim bagi memastikan kemandirian spesiesnya. Kita ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita ada 11 ciri khas tumbuhan untuk melindungi diri daripada iklim dan cuaca melampau. Okey? Okey, itu sahaja penerangan cikgu berkenaan dengan tajuk ini. Cikgu harap kamu dapat menjelaskan dengan contoh ciri khas tumbuhan menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Kita ada berapa ciri khas? Kita ada 11 ciri khas. Okey? Jadi kita akan jumpa pada tajuk yang seterusnya, iaitu menyatakan cara tumbuhan memencarkan. Apa ni memencarkan ni? Tunggu pada video yang seterusnya. Memencarkan biji benih atau buah. Okey, sekiranya kamu mendapati video ini memberi manfaat dan memahamkan kamu berkenaan tajuk ni, sila tekan butang like, share dan komen video ni untuk terus bagi semangat kepada cikgu bagi menghasilkan video-video yang terbaru setiap minggu. Bagi siapa yang belum subscribe channel cikgu ni, sila klik butang subscribe di bawah untuk terus dapatkan video-video terbaru daripada cikgu. Alright? Sehingga kita jumpa lagi pada tajuk yang seterusnya. Saya Cikgu Ayah Azmi, Cikgu Sains anda. Bye-bye.